saya rasa sangat-sangat penting. Jangan pergi mana-mana. Jangan pergi mana-mana. So, selamat pagi sekali lagi saya ucapkan kepada Lima Unggul. So, hari ini ialah 21 Mei, hari Jumaat. Waktu matematik kita 8.30 hingga 9.30. Jadi kita akan sambung bab 5, kekongkrunan, pembesaran dan gabungan transformasi. Okey, jadi kita mulalah. Boleh dengar suara saya kah? Heli, Sherin, Ali, Muhammad Salehan, Liliana? Boleh. Apa paparan yang saya present itu, bahan itu boleh nampak kah? Gelap sikit. Agak gelap sikit. Gelap kah? Okey. Saya cuba itu. Okey ini ya. Okey, so saya rasa kita mulalah. Kita tak tunggu. Memang tak dapat tunggu. Seperti yang saya kata, kalau seorang pun saya pun akan mula. Memang itu perlu saya buat lah. Okey. Okey. So kita ulang balik sedikit lah. So beberapa hari yang lepas, beberapa perjumpaan yang lepas, kita telah pun ini sekarang okey kah? Okey ya. Beberapa pembelajaran yang lepas kita sudah mula bab ini kekongkrunan. So kekongkrunan dia ada dua sifat. Iaitu yang pertama, semua panjang sisi sepadan sama. Yang kedua, semua sudut sepadan dia sama. Mesti. Barulah dua objek itu, dua poligon itu, dua bentuk itu dikatakan kongkrun. Satu sisi, satu sudut itu tak sama, dia bukan kongkrun. Itu pendek cerita dia. Contoh satu, kita telah pun bincang. Sherry, kenapa asyik left mungkin line tak bagus lah. Okey. Lepas itu, contoh dua pun sudah kita bincang hari itu kan. Ini contoh dua, contoh tiga. Okey. Lepas itu, kita nak pergi pagi ini muka surat 70. Ada nampak 70? Sekarang kita bincang kekongkrunan khas untuk segitiga. Khas untuk segitiga. Jadi sifat kekongkrunan segitiga. Di sini ada 6 sifat kekongkrunan segitiga. So maksudnya, kalau salah satu sifat yang berikut, kita ada 6 sifat Kalau 6 sifat, salah satu sifat itu dipenuhi, maka dua segitiga itu memanglah kongkrun. Okey, yang pertama, sisi. SSS. Bukan mati sisi SSS. Okey, maksud di sini, setiap sisi sepadan adalah sama panjang. Highlightkan ini setiap sisi sepadan sama panjang. Kalau you tengok di sini, satu tanda dengan satu tanda, okey, dua tanda dengan dua tanda, tiga tanda dengan tiga tanda. Setiap satu itu sama. Sisi sepadan sama. Kalau sama, dua ini kongkrun. Walaupun kita tak tengok sudut. Sebab dalam konsep kita, kalau segitiga ini segitiga saja, lain bentuk, lain cerita, hanya segitiga. Kalau tiga-tiga sisi dia sama, sepadan, sisi sepadan dia sama, sudut pun mesti sama. So itu dia lah. So itu sifat pertama, sisi setiap sisi sepadan sama, maka dua segitiga itu adalah kongkrun. So AC sama dengan PR, AB sama dengan PQ, BC sama dengan QR. Itu dia. Ini yang pertama. Yang kedua, sisi sudut sisi. Sisi sudut sisi. You nampak ini? Sisi sudut sisi. Sudut itu tercangkum di dalam dua sisi. Okey, dua sisi sepadan adalah sama panjang. Kalau sekarang dua sisi ini sama panjang, dua sisi sepadan. Dan sudut sepadan yang ini perkataan tercangkum.
Ini tadi saya kata sudut ini tercangkum di dalam antara dua sisi. Sama. Antara dua sisi. So, dua sudut ini sama. Dua sisi, satu sudut. Kalau macam ini pun konkrun. So, apakah sisi itu? AC sama dengan PR. Kemudian sudut ialah B. Ini salah. Sudut ini salah ini. Awak sepatutnya tulis sudut BAC sama dengan sudut QPR. ABC sama dengan QPR. Okey, dia sama. Dan sisi AB ini, sisi AB sama dengan sisi PQ. Sisi PQ. Okey. Itu ciri yang kedua, sifat yang kedua. Yang pertama, sisi. Yang kedua, sisi, sudut, sisi. Okey. Semua ini konkrun. Segitiga semua dalam sifat ini adalah konkrun. Okey, yang ketiga. Ini yang ketiga. Okey. Sudut, sisi, sudut. Sudut. Sudut, sisi, sudut. Ada nampak? Sudut, sisi, sudut. Okey, so dua sudut sebadan adalah sama saiz. Dua sudut sebadan ini dengan inilah sudut sebadan. Okey. Dan satu sisi sepadan. Ini sisi sepadan. Ini sudut sepadan. Satu dengan satu, dua dengan dua ini sisi. Okey. Di antara dua sudut adalah sama panjang. So kalau kes yang ini konkrun juga. Konkrun. Sudut, sisi, sudut. Okey. So sudut yang pertama sama juga ini sudut salah saya type. Ini adalah sudut BAC sama dengan sudut QPR. Ini betul, belakang ini betul lah. Tapi depan ini AB dengan BA saya terbalik typing. So tolong tukarkan. Sudut pertama, ini pertama sama, sepadan sama. And then sisi AC sama dengan PR. Dan yang ketiga, sudut ACB, betul. ACB sama dengan PRQ. Okey, betul. So ini ialah sudut, sisi, sudut. Sudut, sisi, sudut. Okey, sifat yang keempat ini. Ini sudut, sudut, sisi. Tengok Sudut, sudut, sisi. Ya, sudut, sudut, sisi. Okey bukan dua sudut, dua sudut. Dua sudut sepadan adalah sama saiz dan satu daripada sisi sepadan yang bukan terletak. Dia sisi ini tidak terletak antara dua sudut. Kalau sisi antara dua sudut itu C tadi. Sudut, sisi, sudut. Itu C. Kalau sisi sepadan itu tidak terletak antara dua sudut. Ini ialah sudut, sudut, sisi. Sudut, sudut, sisi Okey, sudut BAC sama dengan QPR, betul. Sudut ACB sama dengan PRQ, betul. And sisi BC sama dengan sisi QR, ini QR. Okey, betul. Ini sifat yang keempat. Semua segitiga di bawah 6 sifat ini adalah konkrun. Konkrun. Kan sebelum ini kita kata kena semua sisi, semua sudut, tapi segitiga lain. Kalau dua sisi, satu sudut, tiga sudut, tiga sisi, tahu itu pun sudah cukup. Maksudnya di sinilah. Okey, saya sambung. Sudut, sudut, sudut. Ketiga sudut sepadan sama. Ketiga sudut sepadan sama saiz, maka dia adalah konkrun. Tapi dia ada satu syarat tambahan. Ini dia. Syarat tambahan iaitu kalau tiga sudut sama, dia belum cukup untuk kita menentukan, meyakinkan. Dia belum cukup meyakinkan ia adalah konkrun. Jadi dia perlu satu lagi syarat iaitu luas. Luas mesti sama. Luas yang pertama ini mesti sama dengan luas yang kedua. Kalau luas tak sama, tidak konkrun.
So kalau tiga sudut sepadan sama belum cukup sudut dia kena tengok luas. Kalau luas sama dia adalah kongruen. So sudut A sama dengan sudut P, sudut C sama dengan sudut R, sudut B sama dengan sudut Q. Okey, ini betul. Betul. So ini ciri ataupun sifat yang kelima. Sifat yang kelima. Okey, yang keenam. Yang keenam. Okey yang keenam, sisi sudut. Sekali lagi sisi sudut sisi sudut. Itu maksud dia. Dua sisi sepadan adalah sama panjang dan satu daripada sudut sepadan yang bukan tercangkum. Kalau tadi ialah sisi sudut tercangkum antara dua sisi kan. Itu jenis yang kedua tadi, sifat yang kedua, B itu. Tapi di sini sisi sudut, dua sisi satu sudut. Tapi sudut itu bukan tercangkum di dalam dua sisi itu pun boleh. Itu pun dikira kongruen. Tetapi dia ada satu lagi syarat iaitu luas dia mesti sama. Kalau dia guna sisi sudut ataupun sudut dua ini dua ini sudut ataupun sisi sudut, dua sifat ini mesti sertakan luas. Luas dia mesti sama. Luas satu mesti sama dengan luas dua. Luas satu mesti sama dengan luas dua. Kalau luas tak sama, dia tak kongruen. Untuk dua sifat ini, kongruen perlu tambah luas. Okey? Boleh Ada soalan sebelum saya teruskan? Ada tak? Boleh bagi sedikit respon? Takut semua sudah tidak ada. Okey boleh Okey, jadi kalau boleh kita sambung sekejap Ini kenapa? Okey, sekejap. Kita sambung contoh yang seterusnya. Alright, dah. Okey, kita sambung contoh 4. Okey, contoh 4. Kita nak tuliskan, senaraikan semua sisi dan sudut sepadan yang mungkin. Okey, so kita tengok sisi ini ialah sisi sudut sisi. Sisi sudut sisi iaitu sifat bahagian B di atas sifat B ini. Kalau you tengok balik sifat B tadi, sisi sudut sisi sisi sudut sisi. Tengok sisi sudut sisi. Itu dia. Dan sudut itu tercangkum di dalam dua sisi Okey, so ini memang kongruen. Tapi kita nak tengok sisi mana sama mana. Sisi AC ini sama dengan PQ, betul? Sudut di mana? Sudut C ini kan? Sudut C, sudut C sama dengan sudut inilah Q. Okey? Ini isikan Lepas itu sisi satu lagi, sisi ini BC kan? Sisi BC sama dengan sisi yang ada dua tanda ini, sisi RQ. Okey, isikan sisi RQ. Kalau tak nampak, tolong beritahu saya. Okey. Okey, lepas itu sisi, contoh yang B sama juga sisi sudut sisi. Sisi sudut sisi Sisi pertama yang dia sepadan ialah satu tanda ini sisi So AC, sisi AC sama dengan sisi PQ. Kemudian yang kedua, sudut A kan? Sudut A sama dengan ini sudut P.
Dan yang ketiga sisi. Sisi yang ada dua tanda ni. Ini sisi dua tanda ni ya. So ini ialah sisi AB sama dengan sisi PR. Kalau you tulis BA pun boleh. AP ke BA tak kisah. PR ke RP tak kisah. Asalkan ada dua huruf itu. Panjang sisi. So awak dapatkan jawapan dia. So ini adalah contoh untuk sisi, sudut, sisi. SSS sisi, sudut, sisi. Okey. Dah? Sudahkah? Belum. Okey. Ya. Sekarang ini yang ada di sini, Akmal kita ada, tadi tak ada. Okey, Heli, Salehang, Alif, Liliana. Sharing kata dia punya line masalah. Okey, lepas itu siapa lagi ya? Alif ada tadi ya, Liliana ada lagi, Salehang. Okey, itu sharing. Tak ramai ya pagi ni. 8.30 sudah kelas. Saya rasa bukanlah awal sangat sudah sebab itulah kalau pukul 7 mungkin awal, ini 8.30 tak akanlah masih awal. Itu niat pelajar. Sudah. Ya, niat pelajar itu tidak ada lah. Dia tak ada, dia tidak mau ikut, dia tidak mau belajar. Seperti yang cikgu tadi terangkan dalam kelas, kemungkinan kita punya keadaan pelajar dari rumah akan berterusan kalau kita tengok keadaan pandemik di negara kita ke belakang ini. Saya rasa pertengahan Jun itu mungkin tak buka jugalah sebab kes masih lagi ganas. Jadi kita perlu bersedia. Kita perlu bersedia. Jadi kalau berterusan, you tak ikut, siapa yang rugi ya? Awak yang rugi. Kalau kata cikgu itu tidak buat Google Meet, tidak buat pengajaran, itu lain cerita. Tapi ini cikgu buat pelajar tak ikut. Nanti masa exam macam mana nak menduduki SPM memang gagal semua yang tidak ikut itu. Saya pun tak boleh buat apa lah supaya tak ikut kan. Ataupun mungkin pelajar ataupun kawan-kawan kita yang tidak hadir itu boleh berikan cadangan apa nak saya buat lagi. Beritahu saya lah. Kalau saya boleh buat, saya buat lah. Sebab kita tak boleh beramai-ramai kan. Jadi online adalah salah satu cara yang terbaik buat masa ini ya. Okey. Sekolah pun tak berapa boleh kita pergi sebenarnya. Okey. So contoh seterusnya C ya. Okey, sekarang kita pergi ke ini apa ini? Okey. Sudut, sisi, sudut. Ini sifat keberapa? Sudut, sisi, sudut. Sudut, sisi, sudut. Ini sifat C tadi ya. Sifat C. You tengok balik sifat C ya. Sudut, sisi, sudut. Ada sudut, sisi, sudut. Okey ya. So yang pertama sudut dulu. Sudut yang pertama, sudut A sama dengan sudut P, betul? Ada satu tanda, satu sudut, satu garis. Sudut dua garis itu, sudut dua garis nantilah. So, untuk sisi, sisi AC. Dia sama dengan sisi PR. RP pun boleh ya, tak ada masalah. Lepas itu sudut, satu lagi sudut ialah sudut C di sini kan. Sebenarnya awak boleh tulis sudut C ya, boleh. Jadi dia sama dengan sudut R. Okey, ini boleh. Kalau nak huruf, 3 huruf itu pun boleh. Lagi bagus itu. Tapi untuk awak saya mudahkan lah. Kalau boleh kita guna satu sudut itu pun cukup lah. Sudut C sama dengan sudut R. Sudut C sama dengan sudut R.
Okey. Kemudian bahagian T, sudut yang pertama mungkin sudut A lah. Sudut A sama dengan sudut P. Sebab satu kali garis. Lepas itu sisi yang sama, sisi AB sisi AB sama dengan sisi PQ. Kita tengok tanda di sini Nah, tanda dia ada kan. Itu dia. Lepas itu yang ketiga, sudut lagi. Sudut B lah ini sudut B dia sama dengan sudut yang ada dua tanda, sudut Q. Okey. So ini kita nak cari. Okey, satu lagi yang bawah ini sudut-sudut sisi. Sudut-sudut sisi ialah sifat D tadi dalam nota kita, sudut sifat D awak boleh tengok sudut-sudut sisi. Semua ini ada juga di buku teks awak you boleh rujuk di sana. Maksudnya anda diberi dua sudut, kemudian satu sisi yang bukan di antara dua sudut. Sudut sisi. Sisi itu bukan di dalam dua sudut itu. Okey, contohnya sudut B sama dengan sudut Q. Okey, sudut satu lagi mana? Sudut A ini sudut A sama dengan sudut P. Sudut A sama dengan sudut P ada dua tanda. Sisi yang sama ialah BC sama dengan QR. BC sama dengan QR. Itu dia QR. Okay, ini sifat dia sudut-sudut sisi. Okey, untuk F ini, okey, macam mana F ini? Kita tengok sudut yang pertama yang boleh kita nampak sini sudut C lah. Sudut C sama dengan sudut. Lepas itu satu lagi sudut P. Sudut P sama dengan sudut Q. Dan akhir sekali sisi AB sama dengan sisi PQ. Sisi AB sama dengan sisi PQ. Itu dia. Itu sifat dia. Okey dah? Halo? Dah. Heli, perlu dengar suara awak Heli pagi ni. Heli adakah? Tak dengar. Oh, ada. Okey. Satu lagi Liliana. Salehan kata, lama tak jumpa, tak ada suara awak. Okey. Yalah, harap kes kita turun Salehan. Jadi saya rasa kita sebagai rakyat ini perlu beri kerjasama lah. Jangan bergerak. Jangan keluar lah kalau tidak ada urusan yang sangat penting. Bagi awak saya rasa memang tak ada urusan penting kan. Duduk saja di rumah. Sebab you tak kerja, you tak ada urusan penting. Apabila banyak kita bergerak di luar, itulah keadaan dia. Kalau you tengok ada beberapa negara contohnya Singapura. Apabila kes tempatan mereka tiba-tiba ada 3-4 pulau, terus dia tutup lockdown. Jadi semua rakyat dia berada di rumah. So saya rasa disiplin diri rakyat itu pun sangat penting. Sangat penting. So contohnya kawan kita kelas 5 unggul lah, ada kata raya itu balik kampung di Kuching pula. Padahal tidak boleh Padahal tidak boleh balik kampung untuk perayaan. Memang sudah kata tak boleh rendas daerah. Tapi saya tak tahu macam mana mereka boleh balik lah. So itulah saya rasa kita perlu kawal diri dululah. Dalam 1-2 tahun ini kita sabar dulu. Tunggu keadaan sudah terlepas, nanti kita barulah menyambut dengan meriah. Kan kalau macam ini, sampai bila kita boleh menyambut kan? Itulah rakyat ini susah juga. Fikiran semua lain-lain kan. Okey, so sudah kita pergi ke yang seterusnya. Muka surat 73.
Iaitu ini. Jadual contoh 5. Bolehkah awak tolong isi dulu? Isi dulu. Ini isi apa? Sisi kan. Ketiga sisi sama. Sisi PQ sama dengan SU. Sisi QR sama dengan sisi TU. Sisi PR sama dengan sisi ST. So, ini ialah suruh awak tulis sifat dia ialah sisi. Ketiga sisi sama. Tulis sisi. Macam itu maksud dia. Tuliskan ini ya. So, cuba A, B, C, D sampai E ya. Cuba bagi awak 20 saat. Cuba. Tengok paling nota kita awak boleh nampak. Okey, saya sudah kembali. Okey. Jadi untuk B, kalau you tengok sudut sisi kan. Tapi sisi ini bukan di dalam sudut, di antara dua sudut kan. So ini ialah sifat keberapa ini? Sifat keempat, iaitu sudut sisi. Sudut sisi. Sudut sisi. Cikgu. Ya. Saya terletak sudut tu ke depan, sisi tu ke depan sekali, cikgu. Tidak ada sisi depan untuk sudut-sudut kemudian. You kena tengok sifat dia. Kalau you tulis sisi sudut-sudut, salah. Tidak ada sisi sudut-sudut. Dia ada sudut-sudut sisi. Itu adalah daripada D ya. Ini daripada sifat A tadi ya. You boleh rujuk lah. So, mesti ikut ya. Kalau tak ikut, itu salah. Lepas itu yang seterusnya, dua sisi. Dua sisi. Sudut tercangkum di dalam. Ini apa dia? Ini ialah sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi ya. Saya rasa ini ialah sisi, sudut, sisi. Okey, ini ialah B ya. Sifat B. Sifat B. Okey, sifat B ya. Okey. Kemudian sambung. Okey, kemudian ini ialah sudut. Ketiga sudut. Nampak? Tiga. So, ini senanglah. Sudut. So, ini ialah sifat tadi. Sudut ialah E ya. Tapi E ini dia ada satu syarat tambahan ya. Kalau dia nak kata dua ini kongrum, belum cukup untuk sudut sepadang itu, walaupun semua sama, belum cukup untuk kita mengatakan dia adalah kongruent. Dia mesti ada satu lagi syarat, iaitu luas dia mesti sama. Kalau luas tak sama, itu pun bukan kongruent lah. Maksud dia macam itu. Okey, lepas itu ini ialah apa? Sisi. Ini sisi ya. Kemudian sudut. Okey, tapi sisi ini di antara dua sudut. Ini ialah apa? Ini ialah sudut, sisi, sudut. Okey, ini adalah sifat ke mana sudut, sisi, sudut Sudut, sisi, sudut ialah C ya. Sifat C. Awak tengok balik contoh nota kita. Ini dia. Okey, so tak susah. Tidak susah untuk mengenali ini. Mungkin dia keluar dalam objektif kan? Boleh ya? Boleh.
Okey, next. Dah, contoh 6 kita skip dulu. Kita sekarang nak pergi ke pembesaran. Saya rasa pagi ini kita pergi ke satu perkara barulah, pembesaran. Okey, ini boleh nampak lebih itu lagi ya, lebih banyak lagi. Okey, pembesaran ini sangat penting ya. Kan sebelum ini kita kata kita ada 4 transformasi ya. Saya tulis atas ya. Lagi. Okey. Transformasi ataupun dalam satu lagi perkataan ialah penjermaan. Kita ada 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 jenis penjermaan ataupun 4 jenis transformasi ya. Yang pertama ialah translasi. Kita boleh wakil dengan T. Kita ada pantulan. Kita boleh wakil dengan P. Kita ada lagi butaran, kan? Kita wakil dengan P. Dan yang keempat, pembesaran. Yang kita akan belajar pagi ini juga wakil dengan P. Jadi untuk 4 jenis transformasi ini, mungkin awak boleh ingat macam inilah. Ingat macam ini ya. Iaitu TPPP. Nampak TPPP? Ingat TPPP. Translasi, pantulan, putaran, pembesaran. So, setiap tahun dalam SPM, inilah mesti uji. Kalau ikut format lama punya SPM, bahagian ini markah besar, 12 markah. Soalan markah panjang. Bahagian P dulu. Dan saya percaya, walaupun format baru ini, saya pun percaya tajuk pembesaran transformasi ini, penjemahan ini memang akan berada di bahagian B. Markah besar. Okey ya. Dan ini salah satu soalan yang wajib murid sekolah. Sebab dia tak susah sangat sebenarnya. So, awak boleh catat di TPPP. Lain kali kalau saya sebut TPPP, awak kena tahu apa maksud dia lah. Okey, so 2 objek adalah serupa. Ini ada serupa ni. Dia serupa tapi dia tak semesti sama saiz. Maksud di sini serupa ialah bentuk ataupun rupa dia sama. Tapi saiz tak semesti sama. Itu maksudnya serupa. Itu maksudnya serupa. Serupa maksudnya 2 objek itu bentuk atau rupa dia sama. Kalau bentuk dia manusia, manusia macam itu. Ikan, ikan. Bentuk dia sama. Rupa dia sama. Tapi saiz dia tak semesti. Mungkin lebih besar, mungkin lebih kecil. Itulah kita belajar pembesaran di sini. Pembesaran. Boleh jelas? Boleh faham tak? Ada yang sudah left lagi. Okey, so sikit lagi lah kita akan berhentilah supaya tidak terlalu memakan data anda. Okey. So kita habiskan contoh 7 and then kita boleh bersurai lah. Okey. Sikit lagi ya, tidak banyak lagi. Okey, bersabar. Okey, so kalau kita tengok kalau Alif left lagi. Kenapa line pagi ni tak bagus kah? Tapi kalau saya di sini memang bagus toh. Saya okey jugalah, boleh lah. Heli pun left tidak. Tempat tak bagus kot. Ya. Okey. Tidak apa, kita teruskan. Okey, kita teruskan. So ini ialah segitiga ini, tengok sini ya. ABC dengan PQR. Okey, sudut A. Sudut A. Berapa sudut di sini ya? Boleh awak ukur kah? Saya tak ada jawapan di sini ya. Sudut A ini. Dia mesti sama dengan sudut P. Dia punya sudut. Awak boleh ukur gunakan apa itu protractor. Awak ukur. Okey, nanti awak isikan berapa sudut dia. And then sisi AB. Sisi AB ini saya rasa kita kena ukur jugalah panjang sisi. Saya terus ukur di sini.
Okey ya. Ini. Ukur. Berapa? 1,6. 1, ini 1 Okey, 1 sinilah sampai sini. 1,6. 1,6 cm. Okey, AB ya, 1.6. Lepas itu PQ. PQ ini 3,2. Ada nampak? 3,2. Ini. 2 tanda selepas 3. 3.2. 3.2 cm. Jadi nisbah PQ 3.2 bahagi AB 1.6. So 2. Apa maksud 2 ini? 2 ini maksudnya dia telah dibesarkan 2 kali ganda. Objek, ini objek lah. Andai kata ini objek, ini image. Objek ini telah dibesarkan 2 kali. Dibesarkan 2 kali ganda. 2 kali ganda. So hanya sudut saja awak isi sendiri ya. Awak isi sudut ini. Sudut itu awak cari menggunakan protractor. Okey. Protractor. Okey, lepas itu yang seterusnya sudut B. Ini sudut B ya. Sama dengan sudut Q. Cari ya. Awak cari gunakan protractor. Yang boleh saya cari untuk awak di sini ialah panjang sisi ya, BC. Berapa panjang BC ya? Kita ukur terus BC. BC ini sekali lagi 1.7. Sekarang ini 1.7. Ini 1.7. 1.7 cm. Dia serupa dengan QR. So QR ini berapa cm? 3.4. Nampak? 3.4. 3.4. So 3.4. Jadi kalau kita cari nisbah 3.4 bahagi 1.7 memang kita dapat 2 juga. Nanti kita akan tengok satu situasi ya. Okey. Okey, sambung. Sikit lagi. Sabar. Okey, sudut C. Ini sudut C lah dengan sudut R. Ini mesti sama. So sudut ini 2 awak cari daripada protractor. Tahu protractor kan? Separuh bulatan itu. Ukur sudut. Maksudnya 2 sudut ini mesti sama. Ini hijau ini mesti sama. Merah ini mesti sama. Sebab dia sebadan. Sudut sebadan dia sama. Sebab dia kongkrun. Ini bukan kongkrun. Sorry, pembesaran. Kemudian panjang sisi CA. Okey, ini saya ukur CA. CA ialah 1.3 di sini ya, 1.3 cm. Lepas itu PR berapa? PR 1.3 ini 2.6. 2.6 so 2.6 cm. Okey, jadi nisbah 2.6 bagi 1.3 sama juga 2. Nampak tak? So jadi ya dia punya, ingat dah, dia punya pembesaran, dia punya ini mesti sama. Ini ya, ini mesti sama. Ini kita panggil faktor, nanti kita akan belajar minggu depan, faktor skala. Ini mesti sama. Setiap sisi. Kalau sisi yang pertama ini dibesarkan 2 kali, sisi yang lain pun dibesarkan 2 kali. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Jadi ini ialah pembesaran. Pembesaran sudut dia sama. Sisi dia dibesarkan atau dikecilkan mengikut faktor skala. Kalau nombor itu 2, maksudnya dibesarkan 2 kali. Kalau nombor itu pecahan, maksudnya dia dikecilkan 2 kali, 3 kali, 4 kali. Okey, so kalau faktor skala boleh wakil dengan huruf kecil K ya. Huruf kecil K. Kalau K itu 2 ke 3 ke 4 ke, itu dibesarkan.
Tapi kalau dia punya K itu ialah 1/2, 1/3, 1/4, itu maksudnya dia dikecilkan. Tapi masih kita baca pembesaran walaupun dia dikecilkan, tapi kita masih baca dia pembesaran. Boleh catat ini ya. Boleh catat ini. Okey, so itu tentang pembesaran. Itu tentang pembesaran. Okey, catatkan. Sudah? Dah. Okey. Jadi itu untuk, saya rasa itu sahaja dululah untuk pagi ini. Saya tidak mau pergi banyak sangat dulu. Jadi untuk pagi ini, awak ambil gambar sekarang juga. Ambil gambar sekarang juga kepada saya. Muka surat 73, 74. 73 ambil gambar atas. 74 pun ambil gambar atas. Yang bawah itu tak perlu. So, satu murid, dua gambar. Satu murid, dua gambar. Boleh tak? Boleh. Boleh. Sekejap. Alia, kenapa masuk sekarang? Alia ini ialah Alia Natasha. Kelas 5 unggul kah? Betul Kelas 5 unggul. Alia, ya. Tapi kelas kita sudah hampir kita nak tamat sudah. Kenapa lambat masuk Kenapa Heli dia keluar, tak masuk lagi? Sekejap Okey, Heli. Heli, kenapa awak tidak masuk lagi? Awak kenapa left Okey, siapa yang berikan? Baru sekarang line saya laju. Okey. Ataupun lain kali mungkin kalau masalah line ini ke mungkin awak boleh cadangkan ataupun awak cuba buat sedikit kajian, tengok waktu petang, waktu malam line okey ke? Kalau okey, kita boleh tukar waktu pagi itu kepada petang atau malam supaya lebih ramai pelajar boleh ikut. Saya boleh Boleh. saya boleh buat ikut majoriti pelajar. Jadi tanya rakan-rakan mungkin ada yang kata saya nak malam ke, mungkin buat satu kajian lah. Nanti saya mungkin keluarkan satu statement murid yang nak Google Meet pagi, tulis nama. Murid yang nak Google Meet petang, tulis nama. Murid yang nak Google Meet malam, tulis nama. Supaya kita tengoklah. Kalau ramai petang malam, kita buat petang malam. Kalau tidak, macam inilah, tidak ramai yang hadir. Tidak ramai yang hadir. Okey, so pagi ini awak ambil gambar muka surat 73, 74. Dua muka surat ini. 73, 74. Ambil yang atas ambil yang atas. Satu murid, dua gambar. Hantar terus sekarang ke dalam grup WhatsApp supaya tidak tangguhkan kerja. Jadi saya rasa itu sahaja untuk pagi ini ya. Okey, itu sahaja untuk pagi ini. Kita akan sambung pada hari Selasa minggu hadapan. Hari Selasa. Okey, minggu depan masih PDPR. So, semoga semua stay safe di rumah dan buatlah pembelajaran yang terbaik untuk menghadapi peperiksaan SPM akhir tahun ini ya.
Okey, so itu sahaja daripada cikgu pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Okay, terima kasih cikgu. Bye-bye. Okay, sama-sama. Bye. Am.